Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, cikgu akan teruskan dengan perbincangan berkaitan dengan latihan yang telah dibuat pada minggu lepas Jadi yang ini adalah laman yang telah disiapkan cikgu pada minggu lepas. Okey. Berkaitan dengan nota dan juga latihan. Okey. Jadi latihan dan nota yang telah diberikan dalam laman perniagaan ni telah diambil sedikit daripada buku teks, okey, dan dibawa masuk dalam ni. Okey, dan sebenarnya untuk latihan 1 dan latihan 2 juga cikgu ambil daripada buku teks, okey. Okey, cuma latihan yang akan datang kemungkinan untuk selepas ini cikgu akan ambil 1-2 latihan daripada soalan SPM sebenar. Okey. Okey, jadi mari kita tengok latihan yang sebelum ni kamu buat. Okey, kita bincangkan bersama. Okey, cikgu akan tunjukkan cara macam mana untuk kamu menjawab soalan tersebut. Okey. Jadi di bawah tajuk simulasi penyediaan dan penyimpanan dokumen perniagaan yang dirancang ni, sebenarnya yang pertama bagaimana kamu nak merekod dokumen tersebut. Dan kita dah belajar ada 5 jenis rekod. Dan dokumen tersebut yang kamu kena faham, nanti kamu tengok balik dekat dalam buku teks. Beberapa jenis dokumen. Yang paling penting rekod yang perlu kamu isi, kamu tahu adalah ada 5 jenis, iaitu rekod transaksi bank, rekod pembelian, rekod jualan, rekod kos operasi dan juga rekod ambilan dan modal. Itu beberapa jenis rekod. Ada 5 lah yang kita belajar. So yang dalam perniagaan, subjek perniagaan ni, apa yang kamu belajar sebenarnya simple saja. Tidak terlampau sukar. So yang pertama kita teruskanlah dengan menjawab soalan. Cikgu sediakan pen dahulu. Yang pertama, dari segi penyediaan dan penyimpanan dokumen perniagaan, berkaitan dengan kedai komputer Suriah untuk bulan Jun 2017. Dekat sini dia bagi keyword dia lah. So kamu kena tahu keyword dia. Contohnya nombor 1, Puan Suria membuka perniagaan komputer dengan wang tunai di bank sebanyak 30,000 sebagai modal perniagaan. So yang kat sini ni keyword dia lah. Dengan wang tunai di bank. So kalau kamu sebut, dia ada sebut perkataan bank tu, senang lah, kamu dah tahu lah kan. So itu adalah rekod transaksi bank. Jadi tanda saja, dia suruh tandakan right pada jawapan yang betul. Itu yang pertama. Maknanya dia gunakan duit tadi dengan wang tunai di bank, sebanyak 30,000. Itu sebagai modal perniagaan dia lah. Yang kedua, Puan Suria buat belian barang niaga. Puan Suria buat belian barang niaga secara hutang ataupun secara kredit sebanyak 9,950. Bila melibatkan belian barang niaga, kena ingatlah belian barang niaga. So beli barang niaga. So beli barang niaga, kita rekod bawah rekod pembelian. Rekod pembelian sebab dia beli barang niaga. Itu keyword dia. Yang seterusnya, Puan Suria membeli beberapa alat tulis untuk kegunaan pejabatnya sebanyak RM54 secara tunai. So keyword dia kat sini, beli beberapa alat tulis. Alat tulis dengan barang niaga sama tak? Tak samalah. Jadi alat tulis ni adalah dia punya operasi dia. Untuk operasi, melancarkan operasi dia. So dia dimasukkan bawah kos operasi. Jadi rekod kos operasi. Yang ketiga, dokumen ketiga, rekod
di bawah kos operasi. Dia beli alat tulis, okey. Dia bukan beli barang niaga kalau beli barang niaga tadi, kita masuk bawah rekod pembelian. Okey, yang seterusnya Puan Suria membuat jualan barang niaga. Buat jualan barang niaga. Dia jual. Sekejap. Okey. Puan Suria membuat jualan barang niaga sebanyak 10,000 secara kredit, secara hutang lah. Okey. So jual barang niaga. Okey. So dia jual barang niaga. Jadi bila dia jual barang niaga, okey, dia masuk bawah jualan. Okey, ikut bawah jualan. Okey. Yang seterusnya, pelanggan Puan Suria membeli barang niaga. Sekejap. Silap pula. Okey, sekejap. Ni nombor 5 kan? Okey, Puan Suria membeli barang niaga. Betul. Okey. Puan Suria beli barang niaga. Okey, masih juga beli, rekod pembelian barang niaga. Okey, so kita rekod pembelian barang niaga. Okey. Okey. Dan seterusnya, pelanggan Puan Suria menjelaskan hutang sebanyak 10,000. Okey, jelaskan hutang maksudnya menjelaskan hutang sebanyak 10,000 bermaksud Puan Suria dia jual barang dia secara kredit. Okey, dia jual dia punya barang niaga dia secara kredit. Jadi pelanggan bayar balik pada dia. Jadi itu direkodkan bawah jualan. Okey, rekod jualan lah sebab dia jual kan. Jadi pelanggan jelaskan hutang. Okey, jadi rekod jualan. Okey, yang ketujuh, Puan Suria membayar bil telefon perniagaannya sebanyak RM195.35. Bayar bil telefon. Okey, bayar bil telefon. Okey, yang tadi ni menjelaskan hutang. Okey, yang ni bayar bil telefon. Bayar bil telefon, bil apa saja bil. Okey, yang berkaitan dengan bil adalah berkaitan dengan kos operasi. Okey, jadi kita pun masuk bawah dokumen nombor 7 tu, rekod kos operasi. Okey. Seterusnya Puan Suria membuat bayaran gaji kepada pekerjanya. Membuat bayaran gaji kepada pekerja. Okey, buat bayaran gaji pun melibatkan kos operasi dia lah. Okay, gaji kepada pekerja dia adalah kos, adalah melibatkan belanja dalam operasi dia. Kos iaitu sebanyak RM900. Jadi itu pun masuk rekod kos operasi. Okey. Seterusnya dokumen 9, Puan Suria menjelaskan hutang dengan pembekal sebanyak RM9,950. Okey, maksudnya sini Puan Suria dia beli barang tapi secara hutang. Okey. Beli barang secara hutang, jadi dia terpaksa dia akan menjelaskan hutangnya dengan pembekal sebanyak RM9,950. Jadi itu masuk rekod belian. Okey, rekod belian kan. Dia bukan jual. Di maknanya dia beli. Kalau dia jual secara kalau dia jual maknanya dia akan menerima kan. Ni dia pula yang jelaskan hutang. Jadi dia membelilah, rekod pembelian lah. Okey, jadi rekod pembelian. Dokumen 9, rekod pembelian. Okey, sebab dia menjelaskan hutang. Okey, menjelaskan hutang. Okey, dengan pembekal. Hanya bila berkaitan dengan pembekal ni beli barang niaga lah. Okey. Dia beli barang niaga. Okey. Seterusnya Puan Suria mengeluarkan wang tunai perniagaan untuk kegunaan peribadi. Keluarkan wang tunai perniagaan untuk kegunaan peribadi. Ini adalah
ambilan. Okey. Jadi bila ambilan, kita rekodkan bawah ambilan lah. Okey, rekod bawah ambilan. Rekod ambilan. Okey. Dan akhir sekali, Puan Suria menjelaskan sewa kedai sebanyak RM900 secara tunai. Okay, so sewa kedai adalah kos operasi bagi kedai. Jadi dia direkodkan di bawah kos operasi. Okay, jadi cikgu harap semua boleh fahamlah bagaimana term-term tu digunakan. Okey, nanti akan secara detailnya kamu kena faham dia punya huraian je. Apa dia punya urus niaga tu. So kalau urus niaga tersebut bayar, selalunya ia melibatkan beli pembelian lah. Okey. Kadang-kadang rekod jualan bila menjual barang ni, bila jual barang kita nampak lah maknanya pelanggan yang akan bayar, menjelaskan hutang. Okey, itu merekod jualan. Okey, sebab kadang-kadang bila pelanggan beli barang secara hutang, okey, maknanya kita sebagai pemilik pastilah akan merekod jualan kan. Okey, dan jualan kita tu bermaksud direkodkan di bawah jualan lah. Maksudnya pelanggan membayar, menjelaskan hutangnya, maknanya kita jual secara hutang kepada pelanggan. Jadi pelanggan jelaskan hutang. Okey, so masuk rekod jualan. Okey, itu habis berkaitan dengan dokumen dan bagaimana cara untuk memasukkan di bawah rekod-rekod yang bersesuaian, okey, dalam dokumen-dokumen yang telah dinyatakan. Okey, jadi itu untuk yang soalan pertama yang cikgu bagi. Okey, seterusnya cikgu bagi soalan yang ini juga. Okey, so kita bincang juga bersama apa jawapan bagi setiap soalan ni. Okey, so dekat sini kita bincang sama-sama lah. Okey, pertama sekali Puan Samsiah membawa masuk wang tunai. Okey, bawa masuk wang tunai ke dalam perniagaannya. Membawa masuk tunai ke dalam perniagaannya. Okey, dekat situ keyword dia tu bawa masuk tunai dalam perniagaan. Jadi bila kata membawa masuk tunai dalam perniagaan, bermaksud tu modal lah kan, membawa masuk tunai ke dalam perniagaan. Okey, jadi kita masukkan bawah rekod lah. Okey, rekod membawa masuk tunai dalam perniagaan. Jadi kita masuk bawah rekod ambilan dan modal. Okey, jadi kita tulis kat sini rekod ambilan dan modal. Betul tak? Okey, sebab dia membawa masuk tunai ke dalam perniagaan dia. Okey, dan dia tidak bercakap berkaitan dengan bank. Okey, dia Puan Samsiah memulakan perniagaan tu, so dia bawa masuk tunai ke dalam perniagaan. Jadi itu adalah rekod bawah modal lah, modal yang dibawa tu. Okey, yang seterusnya Puan Samsiah membeli barang niaga daripada pengeluar. Okey, Puan Samsiah beli barang niaga. So kita dah tahulah itu masuk bawah rekod pembelian. Okey, ke pembelian, beli barang niaga. Okey, secara hutang. Okey, seterusnya Puan Samsiah menjual barang niaga secara tunai kepada pelanggan. Okey, Samsiah jual barang niaga secara tunai. Okey, tadi beli. Ini sekarang ni melibatkan jualan. Jadi bila jual,
Okey, bermaksud menjual barang niaga, maknanya kita akan rekodkan di bawah rekod jualan. Okey, rekod jualan. Okey, seterusnya. Okey, Puan Samsiah menjual barang niaga secara hutang. Menjual barang niaga secara hutang. Tadi tunai. Okey, ni dijual secara hutang kepada pelanggan. So, masih sama juga direkodkan bawah rekod jualan. Okey. Okey. Nombor 5. Sewa kedai telah dijelaskan oleh Puan Samsiah. Sewa kedai. Okey, jadi sewa kedai adalah merupakan kos operasi. Okey. Jadi kita akan masuk bawah rekod kos operasi. Okey. Rekod kos operasi. Okey. Nombor 6. Okey. Nombor 6. Puan Samsiah membayar gaji kepada pekerjanya. Bayar gaji pada pekerja. Okey. Masih sama juga. Bayar gaji melibatkan kos operasi lah. Jadi dia merupakan rekod kos operasi. Okey. Dan yang terakhir sekali. Okey. Puan Samsiah mendepositkan hasil jualannya ke dalam akaun bank. Mendepositkannya memasukkanlah. Okey. Mendepositkan hasil jualannya ke dalam akaun bank. Okey, jadi dia melibatkan akaun bank. Jadi bila kata merekodkan akaun bank, rekod ke dalam akaun bank, jadi dia dah masuk rekod transaksi bank. Okey, jadi kat situ kita tulis rekod transaksi bank. Okey, so dapatlah 7 markah. Okey So dekat sini kamu boleh tahu macam mana kita nak tahu kena pasti rekod dan urus niaga yang berkaitan supaya mudah kita nak merekod kita punya transaksi tersebut, merekod sebarang urus niaga yang dijalankan. Okey.